Tidak, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Selamat petang saya ucapkan kepada semua perempuan, wanita-wanita perkasa yang ada di dalam grup seketika ini. Berapa orang sekarang ni? Sekejap saya tengok 25 orang. Okey, 25 orang wanita perkasa yang ada bersama dengan kita pada petang ini, dan insya-Allah kita akan adakan satu sesi bersama dengan saya lah, dan mungkin puan-puan semua dah mengenali saya dengan sangat agak rapat. Saya belum on kamera sebab saya nak minta tuan-tuan pula dah, puan-puan semua menghayati lagu ini, dan ianya sangat membawa makna yang sangat besar pada hidup kita semua. Walaupun ia hanya sebuah lagu, tapi ia memberi satu pengertian yang sangat mendalam. Dan saya nak, kalau nak menyanyi sama pun nyanyilah. Okey, nyanyilah. Ini lagu yang biasa kita dengar ketika mana sukan, dan selalunya program-program berunsurkan motivasi. Biasanya kita akan banyak kali mendengar lagu-lagu ini. Okey, boleh dengar ke suara saya setakat ni? Okey, suara clear. Clear Okey. Terima kasih.
kembali kita. Boleh dengar ke saya pakai ini? Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Dengar clear. Clear Okey, petang ni kita akan bersama dengan saya lah dalam 2 jam. Berikan insya-Allah saya akan cuba untuk menggalas tanggungjawab yang diberikan ini dengan sebaiknya lah. Okey, biasanya bila tuan-tuan lagi, biasanya tuan-tuan. Biasanya bila perempuan semua bangun pagi, apa yang buat? Apa yang perempuan buat? Bila bangun pagi, setiap kali bangun pagi, apa rutin yang perempuan buat, lakukan? Boleh kita share tak? Boleh kita tahu sedikit tak? Sebab wah, mandi lepas tu solat tahajud terbaiklah, terbaik Kak Ju. Okey, biasanya setiap orang akan melalui hari-hari yang berbeza. Okey, hari yang sama tetapi aktiviti ataupun tingkah laku yang berbeza. Ada kita yang bangun pagi dengan penuh orang kata semangat. Okey, dengan penuh semangat. Oh, ada yang minum kopi celik mata fikir apa nak buat. Okey, good. Begitulah kita. Okey, kita melalui hari yang sama tetapi dengan cara ataupun feel yang berlainan. Ada orang yang bangun pagi dengan kesedihan. Okay, ada orang yang bangun pagi dengan ceria. Ada orang yang bangun pagi dengan malas-malasan dan sebagainya. Kerana itu adalah perkara biasa. Itu adalah lumrah sebagai seorang manusia. Okay, lumrah sebagai seorang manusia. Dan macam mana kita nak kontrol? Okay, macam mana kita nak kontrol perkara-perkara yang negatif tentang kita. Dan biasanya kalau kita bangun pagi dengan momentum yang begitu, ia akan membawa terus sampai ke petang, momentum yang sama. Okay? Dengan lesunya, dengan tak ada moodnya, macam-macam tu. Daripada bangun pagi, awal pagi tu terus dia akan panjang sampai 7 petang, sampai malam, sampai dia tidur balik. Sampai dia bangun esok. Kalau esok dia ceria lah. Kalau dia masih bersedih, sambung lagi. 2 hari lah jalan ni. Sedih lagi, sambung lagi untuk hari yang ketiga. Macam itulah hidup kita. Dan benda ni bukan benda yang orang kata luar biasa. Benda ni adalah benda biasa yang akan dilalui oleh setiap orang manusia yang biasa macam kita. So sebab itulah dalam hidup kita perlukan motivasi. Okay, orang kadang-kadang tak habis-habis dengan motivasi, Ya, sebab motivasi ni adalah satu elemen yang penting di dalam kehidupan seharian kita. Okay, kadang-kadang ianya datang daripada pembacaan kita. Kadang-kadang juga datang daripada pengalaman kita. Kadang-kadang datang daripada orang lain. Okay. Dan kadang-kadang datang daripada diri kita sendiri. Bangun-bangun pagi terus rasa motivasi, minum kopi tu kan. Terus motivasi tinggi, naik dan sebagainya. Dan hari-hari yang perempuan lalui, sepanjang hari itu akan menjadi hari-hari yang sangat menyeronokkan dan memberi sangat makna yang tinggi kepada perempuan semua. So saya akan share slide pada hari ini. Kita akan tengok sejauh mana diri kita. Nampak slide yang saya share? Berapa ramai yang dekat sini yang menggunakan phone? Berapa ramai yang menggunakan phone sebab saya tak tahu dia punya size dia dekat phone macam mana, boleh nampak tak boleh nampak? Okey, nampak. Nampak jelas jelas. Jelas Nampak. Sama besar dengan Ima, boleh nampak Jelas. Okey. Besar gila tak nampak saja sangat. Okey. Bagaimana cara kita? Okay, ini adalah tajuk yang saya pilih untuk hari ini bersama dengan perempuan sekalian. Bagaimana caranya kita yang tentukan. Okey, hidup ini bukan tentang orang lain, bukan tentang sesiapa, tetapi tentang diri kita, bagaimana diri kita membahagiakan orang lain. Okey, bagaimana diri kita
cuba untuk memberi makna kepada diri kita dan juga kepada diri orang lain, khususnya orang-orang yang kita sayang. Okay. Alright. Perubahan pemikiran. Okay, bila kita sebut tentang ajakan paradigma, selalunya bahasa tinggi dia ajakan paradigma lah kan. Tapi biasanya ajakan paradigma tu adalah, kata mudahnya adalah perubahan pemikiran. Jadi kita perlu berubah. Setiap hari kita bangun dengan keadaan yang pelbagai keadaan yang saya dah sebut tadi, sedih, ceria dan sebagainya, kita perlu berubah. Dan kalau kita berada dalam keadaan yang tak berapa positif, kita yang perlu ubah supaya hari itu akan menjadi hari yang sangat positif untuk kita. So macamlah payung terjun. Okay, payung terjun, kalau kita tengok orang yang nak terjun tu, dia pakai beg kan, dia pakai beg payung terjun tu. Kalau dia terjun tak buka, tak ada makna lah dia pakai payung terjun. Okay, mati sajalah kan. Sebab itu payung terjun hanya akan bermakna, hanya akan berfungsi bila ia terbuka. Okay, bila ia terbuka. Bermaksud, begitu juga dengan minda kita. Kalau minda tu dah tepu, dah orang kata dah beku, tak bermakna lah. Okay, tak bermakna. Orang kampung saya ada seorang, otak dia beku. Bukan sebab dia malah berfikir, tapi sebab dia kerap ambil gam, isap gam. Beku otak tau. Bila doktor buat operation, otak tu dia tak berfungsi dah. So, payung terjun hanya berfungsi jika ia terbuka. Begitu juga dengan minda, ianya hanya berfungsi dengan baik apabila kita membuka minda kita. Okay. Okay, ini ciri-ciri insan cemerlang. Saya suka membawa kisah pemain bola sepak. Okay. Elemen dalam hidup kita kebanyakannya kita boleh belajar daripada alam sekeliling. Okay. Aktor, aktres, player yang ada di sekeliling kita. Kita boleh tengok, kita boleh contohi mereka. Macam contoh ni, saya ambil daripada permainan bola sepak. Okay, kenapa? Ciri-ciri insan cemerlang ni kebanyakannya ada pada seorang player bola sepak yang berjaya lah. Dan saya letak gambar di situ adalah gambar Ronaldo. Kalau orang tak kenal Ronaldo ni, saya tak tahulah. Okay, saya ambil gambar dia supaya senang, mudah, nampak, clear. visi Ronaldo ni semasa dia mula-mula mencuburi bola sepak. Okey, ciri-ciri insan cemerlang yang pertama, skor. Okey, kalau pemain bola tu dia wajib skor. Okey, wajib skor. Kalau tak skor tu ada masalah. Okey, kalau seorang pemain bola yang bermain sebagai seorang penyerang, striker, tak skor, tak lamalah menjawab dia. Okay, tak ada lah orang nak beli dia, nak jadikan dia pemain dan sebagainya. Skor iaitu matlamat. Dalam bahasa mudahnya adalah matlamat. Ciri-ciri insan cemerlang, yang pertama kena ada matlamat. Okay, wajib ada matlamat. Yang kedua, space. Okay, space. Ciri-ciri insan cemerlang yang kedua adalah space, iaitu merujuk kepada permainan bola ni. Space, dia perlu mencari ruang. Okay, dia perlu mencari ruang yang sesuai untuk dia melepaskan rembatan. Okay, yang sesuai untuk dia melepaskan rembatan. Ialah gol tu bukannya kosong, dia ada penjaga gol. Jadi dia kena cari ruang macam mana nak pastikan bola yang dia tendang tu masuk. Okay, dan melepasi penjaga gawang tu. Kalau tengok gambar ni, gambar kartun ni, dia siap melencong lagi kan bola dia sepak tu kan. So space, kita perlukan ruang untuk dalam hidup kita untuk menjadi insan yang cemerlang. Yang ketiga, speed, laju. Iaitu dalam merujuk kepada bola sepak ini juga, kartun ini juga, seseorang yang ingin cemerlang dia tak boleh slow. Dia tak boleh lambat. Kerana orang yang lambat seminit akan tertinggal jauh di dalam pasaran saham. Ini saya sebut saham lah. Saya duduk tengok gambar Emma. Oh, gambar Emma yang bawah, yang belakang tu background ni. Yang belakang tu background ni. Duduk yang pegang susu pisang tu. Okey. Speed. Okey, kelajuan. Kelajuan daripada segi tendangan. Mungkin dia perlu menendang dengan laju supaya bola tu tak boleh ditangkap oleh goalkeeper. Tu kelajuan daripada sudut larian. Okey, berlari, lari laju. Player lawan tak boleh nak kejar.
So dia boleh score. Okay, kelajuan. Itu yang ketiga. Begitu juga dengan kita. Sebagai seorang wanita yang berada di rumah, kita tak boleh lambat-lambat. Okay, anak tu kan kadang-kadang nak macam-macam, kita kena sediakan macam-macam. Okay, makanan, mereka nak kena masak, nak kena siapkan baju dan sebagainya untuk mereka pakai. Dan siapkan juga apa yang keperluan kepada rumah tangga dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu perlukan laju. Kalau kita pun lambat, slow, agak rumah tangga tu agak ni lah, tak berapa harmoni lah kan. Jadi lambat lah. Yang keempat adalah skill. Okay? Skill iaitu kemahiran. Kemahiran pula juga diperlukan oleh seorang player. Okay? Mungkin dia boleh menggelecek bola dengan baik dan sebagainya. Okay? Macam perempuan semua perlukan kemahiran. So nak pergi mana kemahiran? Kemahiran nak dapat daripada mana? Kemahiran boleh dapat daripada kelas yang perempuan join. Okay? Boleh dapat daripada kawan-kawan yang perempuan boleh tanya. Kemahiran boleh dapat daripada mentor yang bersama dengan perempuan. Jadi skill ini perlu kepada seorang player bola dan juga perlu kepada perempuan semua. Kemahiran. Okay? Apa sahaja dalam hidup kita perlukan kemahiran supaya satu, kita dapat menjimatkan masa. Yang kedua, kita dapat melakukan sesuatu dengan cara yang betul dan sepatutnya. Yang seterusnya, yang kelima adalah strategi. Okay? Strategi. Kita perlu ada strategi macam mana untuk menewaskan pasukan lawan. Okay? Biasanya dalam pasukan bola sepak, pasukan yang bertanding, kita kena ada strategi. Kadang-kadang yang sebelah sana main 4-4-2, kita dekat sini mungkin main 3-5-2 mungkin. Jadi strategi-strategi macam ni akan dicorakkan supaya kita boleh mengatasi pihak lawan. So dalam konteks perempuan sekalian, perempuan kena ada bank strategi. Kena ada orang kata himpunan, tabung strategi. Kalau strategi A tak menjadi, kita akan bergerak ke strategi B. Okey. Dan begitulah seterusnya. Macam mana nak pastikan urusan kita pada hari itu berjalan dengan baik. Kena ada strategi. Yang seterusnya, spirit. Okey, tentang semangat. Okey, perlu ada semangat supaya kita sentiasa boleh berkembang. Okey, sentiasa boleh berkembang dan sentiasa boleh berjaya. Benda tu supporter. Okey, yang ni penting. Okey, sama ada kita menyokong orang ataupun orang menyokong kita. Okay, dalam arena perempuan sekalian, perempuan menceburi bidang bisnes, mungkin perempuan menyokong rumah tangga, menyokong insan-insan di sekeliling perempuan, dan perempuan juga mengharapkan insan-insan di sekeliling perempuan itu menyokong kembali apa kerja buat yang perempuan lakukan. Jadi apabila perkara-perkara elemen-elemen ini digabungkan, ianya akan menjadikan perempuan semua insan yang cemerlang. Dan yang paling last sekali adalah spiritual. Okay, spiritual ni ianya berhubung kait antara kita dengan pencipta. Okay, ianya berhubung kait dengan kita dan pencipta. Tadi Kak Jo ada mention bangun pagi, tahajud dan sebagainya. InsyaAllah. Okay, rohani kita baik. Bila rohani dah baik, senang. Jalan yang kita perlu nak lalui itu akan nampak lebih jelas dan lebih terbuka untuk kita. Jadi 8 ciri ini kita perlu terapkan di dalam diri setiap daripada kita lah. Okey, setiap daripada kita, kalau ada 8 ciri ini, insya-Allah akan berjaya. Dan berbalik kepada makhluk yang kecil yang saya letak kat sini ni, Ronaldo ni, beliau gambar nampak kan? Beliau bukannya dilahirkan sebagai seorang player yang memang mampu untuk menggegar dunia. Okay, beliau ketika kecil, ibu dan juga ayahnya pernah bercadang untuk menggugurkan beliau daripada kandungan. Ni makhluk ni, budak ni. Dia nak gugurkan sebab mereka kesempitan wang. Mak dia adalah cleaner. Okay, mak dia bekerja sebagai cleaner. Dan dia semasa dia mengikuti akademik latihan pada umur 11 tahun, beliau curi-curi makan.
Dia curi-curi makan di satu, dia macam KFC lah, tempat tu macam KFC. Bila petang, dia orang miskin, tak ada duit. Bila petang dia terpaksa pergi kerana ada seorang pekerja yang bekerja di situ, dia akan bagi makanan-makanan sisa-sisa yang terlebih, yang elok lagi tu, dia akan bagi kepada budak-budak player di akademi tersebut. Dan salah seorang budak player itu adalah Ronaldo. Dan itulah rutin dia. Tiap-tiap petang pergi dapatkan makanan yang orang nak bagi. So daripada titik itu dia ada cita-cita untuk berkembang. Dan dia menyusun hidup dia. Dan dia tak mudah. Okay, untuk menjadi orang yang berjaya, orang yang hebat, tidak mudah. Kerana dia perlu melalui berbagai-bagai rintangan dan juga cabaran. Kalau saya boleh kongsikan dengan perempuan semua kisah dia, dia adalah orang yang paling awal datang latihan setiap hari. Okay, orang yang paling awal datang latihan bola sepak lah. Dalam konteks ni, dalam bola sepak lah. Artinya, tidak mudah untuk menjadi seorang player terbaik dunia dalam tempoh yang panjang. Kerana dia bermula, dia punya peak dia punya orang kata kehebatan dia di 20-an lagi. 20-an sampai sekarang ni umur dia dah 36. Okay, dah 36 umur dia. Dia masih mengekalkan momentum yang macam tu. Bagi seorang player bola sepak, ianya satu benda yang agak mustahil untuk dikekalkan dalam tempoh yang sangat panjang. Dia berjaya kekalkan. Orang tanya apa kemungkinan yang dia buat. So player-player kawan-kawan dia bagi tahu. Dia kata Ronaldo ni dia adalah orang yang pertama yang akan datang latihan, berlatih setiap hari. Dan dia adalah orang yang paling lambat balik setiap hari latihan. Jadi orang kata latihan pukul 9, pukul 8 dia dah ada. Orang datang pukul 8, pukul 7 dia dah ada. Orang datang pukul 7, pukul 6 dia dah ada di padang bola untuk berlatih. Jadi tak mudah untuk menjadi orang yang hebat, orang yang berjaya. Perlu ada banyak pengorbanan, perlu ada banyak kegigihan dan sebagainya. Okey, dan sekarang tak lah. Okey, untuk dia seminggu 500,000. Seminggu pendapatan dia sekarang 500,000. 2 minggu dah 1 juta. Okay. Wow, banyak. Ya, banyaklah. Tapi dia nak dapat Bila nak dapat macam tu? Dia nak dapat macam tu, banyaklah pengorbanan dia lakukan. Okay. Dan dia tak minum alkohol, dia tak minum Alkohol dia tak minum. Susu pisang dia minum, sir. Apa dia? Susu pisang dia minum. Kalau bagi dia mungkin dia minum. Sebab dia tak minum Coca-Cola, dia tak minum. Pepsi dia tak minum. Dan dia sanggup tolak tajaan daripada Pepsi semata-mata dia memang tak minum Pepsi. Dia boleh tolak. Dan itulah rutin dia sebegitu. Jadi dia boleh mengekalkan dia punya kehebatan dia daripada umur 20 sampai sekarang 36, tak nampak penurunan. Okay, walaupun dah berusia kan. Jadi player bola ni dia punya tempoh dia selalunya sampai 30 tahun habis lah. Dia ganti player baru lah. Tapi dia masa yang panjang. Saya bukan cerita pasal dia, tapi saya nak ambil contoh daripada kegigihan yang ada pada dia supaya kita boleh jadi renungan pada kita semua. Nak berjaya tu bukan satu benda yang mudah. Petik jari, bangun pagi, senyum. Hari ni aku nak dapat 10,000. No. Ia satu benda yang sangat panjang, sangat susah dan memerlukan perhatian yang tinggi daripada kita semua. Okay, daripada perempuan semualah. Okay, dengan anak merengek dan sebagainya. Lagilah. Okay, lagi benda yang agak sukar lah. Tapi kalau follow ciri-ciri ini, ada semua ciri-ciri ni, insyaAllah perempuan semua akan menjadi orang yang berjaya. Okey. InsyaAllah. Itulah tujuan motivasi yang ada pada yang perlu kepada setiap orang kerana diri kita ni, manusia ni, dianya ibarat macam kenderaan lah. Okay, kenderaan. Kereta. Kalau kereta ataupun motor kita hantar servis kan. Kita hantar servis sebab kita nak pastikan enjin dia terjaga, boleh pakai lama. Kita hantar untuk tukar minyak hitam, kita hantar untuk tukar penapis minyak dan sebagainya. Kita hantar supaya kereta kita itu boleh
dibawa dengan baik, dibawa dengan baik Okay. dan lancar dan sebagainya. Begitu juga dengan diri kita. Kita perlukan motivasi. Motivasi ini macam kita hantar kereta pergi servis lah. Tapi motivasi ini untuk diri kita manusia. Ianya penting untuk menjana kepercayaan diri untuk kekal cemerlang. Dan kadang-kadang setiap daripada kita memerlukan everyday motivasi. Everyday motivasi supaya hidup kita tu tak jadi macam kereta lah. Kalau kereta tak servis, dia punya lambat dan sebagainya, dia punya start payah nak hidup, dia punya tayar tak ada angin dan sebagainya, macam-macam. Itulah diri kita. Itulah diri Tu kita. duk kerja mampu tepi jalan. Mampu tepi jalan. Dan terusnya. Apa yang perlu kita lakukan adalah change. Ubah pemikiran kita. Sentiasa berfikiran positif. Ingat, contoh yang saya dah bagi tadi, bukan mudah untuk menjadi orang yang senang dan bukanlah mustahil untuk kita berjaya. Tak mudah tapi tak mustahil. Dengan syarat pemikiran kita kena terus kekal positif dan sentiasa melihat bahawa ada peluang untuk kita ubah diri kita dan juga hidup kita. Right. Ini adalah tentang kita perlu mengubah sikap. Sikap ni sentiasa ada dalam diri setiap orang. Sikap-sikap yang saya senaraikan ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sikap ni. Setiap orang akan ada. Dia akan lalui perkara ini, sama ada dia suka ataupun tak suka, dia tetap akan ada. Yang pertamanya adalah malas. Tadi saya dah tanyakan berapa ramai di antara kita yang bangun pagi memulakan hidup setiap hari itu dengan rasa malas. Bangun pagi, rasa beratnya badan. Rasa beratnya, nak kena buka handset, nak kena post iklan pula. Itu sikap negatif sebenarnya, negatif. Sikap yang perlu kita buang. Malasnya bangun, rasa berat pula badan ni. Biasa, itu normal. Tetapi kita kena sentiasa positif. Kena sentiasa positif, kena berubah. Kena berubah, sentiasa kena berubah untuk pastikan sikap negatif tu kalau ialah kan macam kita pergi main gym lah kan. Kalau suami perempuan semua pergi kaki gym, main gym tu, dia kerap buat kan supaya otot dia naik. Dia kerap main besi. Hari-hari main besi, otot dia naik lah. Itu juga dengan malas. Kalau hari-hari kita malas, lama-lama otot malas tu akan naik. Akan naik dan ianya akan kekal dengan diri kita. So, suka tak suka, macam mana cara sekalipun, kita kena buang, kita kena kikis. Kita kena tolonglah perempuan semua ada akal, ada fikiran, tolonglah macam mana cara sekalipun, tolong kikis perasaan malas. Tolong kikis. Tak ada orang boleh kikis. Hari tu ada, masa saya sekolah tu ada seorang kawan saya, dia kata, cikgu tanyalah, apa kamu punya yang kamu nak saya bantu. Kawan saya tu kata, kalau boleh lah cikgu saya nak cikgu tolong saya buang perasaan malas. Cikgu kata, memang takkan boleh lah nak buang sebab malas tu hang saja yang boleh ubah. Awak saja yang boleh ubah. Macam mana awak nak ubah? Awak kena kikis perasaan malas tu. Sikit demi sikit. Buatlah apa pun. Mungkin rasa di awal pagi tu rasa malas dan sebagainya boleh kita tukar. Kalau kita bangun pagi tu dengan tak ada apa-apa, mungkin kita boleh tukar pagi tu diisi dengan tahajud dan sebagainya, mulakan dengan Quran dan sebagainya. Dan lama-lama niatlah dalam hati. Niatlah hati nak kikis rasa malas itu, nak buang rasa malas itu. Lama-lama insya-Allah Tuhan akan bantu. Yang kedua, buang masa. Buang masa ni biasa saya pun sama juga dengan perempuan semua. Kadang-kadang kita banyak masa yang terluang kadang-kadang tak sempat langsung. Tapi macam mana kita nak hadapi? Kerana setiap manusia, tak kisahlah dia kaya macam mana sekalipun, dia miskin macam mana sekalipun, dia hanya akan ada 24 jam satu hari. Dia hanya akan ada 24 jam je satu hari. So macam mana dia nak mengisi 24 jam itu supaya ia menjadi satu hari yang sangat bermakna untuk dia.
Ha. Takkan ada orang yang ada 24 jam 2 minit, 24 jam 1 minit, tak ada. Semua orang akan alami masa yang sama. Jadi tolong manfaatkan masa yang ada. Okey, manfaatkan masa yang ada, pastikan masa-masa yang kita ada tu kita boleh gunakan dengan cara yang berkualiti. Kalau kita tak lakukan bisnes, kita boleh spend masa itu untuk bersama dengan family dan sebagainya. Janganlah buat benda-benda yang lawa-lawa tu. Okey, rugi. Sebab kita dah, kalau kita hidup dekat dunia ni, kita hidup 30 tahun dekat dunia ni, berapa banyak dah masa yang tak sepatutnya kita bazirkan tu. Okay, tak sepatutnya masa yang kita bazirkan, kita dah buang. Kalau kita hitung silap-silap, separuh daripada hidup kita tu, kita hanya membuang masa. Rugi tau. Kita nak hidup ni kadang-kadang 65 tahun, rancang rasa yang 70 tahun kan. Jadi kalau kita ada lah kalkulator, kita boleh kira masa yang kita dah bazirkan tu. Saya tak tahu lah macam mana hidup kita kan. Berapa banyak kita membazir masa tu. So yang ketiganya adalah sambil lewa. Sambil lewa ni macam mana? Sambil lewa ni kita buat sekadar ada. Okay, buat sekadar ada. Jadi benda-benda yang kita buat, alah sekurang-kurangnya aku buat. Okay, tak apalah aku buat juga. Mami Liza dengan Mama T bising-bising pun sekurang-kurangnya aku buat juga. Kan, orang lain tak buat langsung. Kan, tapi ala kadar lah. Okay, ala kadar sambil lewa nak orang kata melepaskan batuk di tangga. Dia buat ikut suka dia. Buat ikut suka dia. Jadi tak ada konsisten dekat situ. Tak ada orang kata kelestarian dekat situ. Jadi benda tu akan merugikan kita. Okay? Dia merupakan sikap negatif yang merugikan. Okay? Sambil lewa, buat sekadar buat. Bila kita buat sekadar buat, macam kita tak buat tau. Okay, macam kita tak buat. Kita kena buat seperti mana yang kita perlu buat. Bukan buat sekadar nak buat. Kalau buat sekadar nak buat, ianya akan jadi macam melepaskan batuk di tangga. Okay, bukan batuk Sini saya nak betulkan bahasa. Kadang-kadang kita silap sebut batuk. Batuk bukan batuk batuk tu. Batuk tu dia adalah zaman dulu dia ada satu tempat yang kita basuh kaki. Cebok dekat tangga rumah, basuh kaki. Faham tak? Kan ada macam tu kan yang buat daripada tempurung tu kan. Dia ada tangkai dia, kita pegang, kita basuh kaki. Lepas tu lepaskan di tepi tangga. Itu yang maksudnya batuk. Faham tu. BARTHUK, batuk bukannya. Macam gayung. Ya, macam gayung tu. Itulah batuk. Okey, seterusnya tengoklah dulu. Okey, bila orang kata apa nama tu lupa dah. Apa nama? Ima kau dah letak naik dah iklan. Jangan tengok dulu. Yeah. Contoh Ima contoh. Okay, jadi dia ada sikap bertangguh. Okay, sikap bertangguh ni tak sesuai lah. Okay, tak sesuai untuk kita. Okay, lebih-lebih lagi perempuan sekalian. Sebab kita ada anak tu akan tengok. Okay, alah mak pun tangguh juga. Ayah suruh masak nasi pukul 2, mak tangguh sampai pukul 3. Lapak lah dengan saya lagi lapak. Kan? Contoh. Okay, tengoklah dulu. Tengoklah dulu ni maksudnya bertangguhlah. Okay, kita perlu buang juga. Yang seterusnya. Tengok kalau dan masuk tak dan biar api. Tu dia. Lagi karut kan. Okay, yang seterusnya tentang tak apalah. Okay, tak apa. Tak apa ni membawa maksud kita rigid dengan kaedah yang kita sedia mahir. Okay, kita dah tahu kaedah tu, so kita akan buat apa saja menggunakan kaedah tu. Dan kita akan menolak satu kaedah lain yang belum kita cuba. Okay, kita tak yalah, tak apalah, kita buatlah cara ni memang aku dah selalu duk buat dah nampak dah hasil dia. Jadi kita tak suka untuk berubah. Okay, tak suka untuk move kepada sesuatu alternatif yang lain. Jadi benda tu juga adalah satu sikap yang negatif untuk kita lah. Okay, untuk kita, untuk perempuan dan saya sendiri sekalipun. Jadi tolong elak 5 perkara
sikap, 5 under sikap ini perlu kita kikis dan buang. Okay, kita pergi seterusnya. Apa dah? 5, 3 suku dah. Right. Yang seterusnya adalah apa yang perlu kita ubah adalah tentang perangai. Perangai ni memang masalah. Sebab manusia ni dia pelbagai. Bila dia pelbagai tu, dia macam-macam PL yang ada. Okay. Bukan senang. Okay. Bekerja dengan mesin lebih senang daripada bekerja dengan manusia. Manusia ni sudah tentu dilahirkan dengan pelbagai-bagai benda. Dan kenapa iblis dicampakkan ke dunia? Sebab sombong. Okay. Sombong, tak nak kata tunduk kepada Nabi Adam. Jadi kerana apa dia dicampak? Kerana sombong. Jadi sombong ni adalah satu sifat, sikap yang ada pada kita juga. Jadi takkan kita sama dengan iblis kot, kan? Kurang-kurang kita kena buatlah perangai ni sombong. Sombong dengan apa yang kita ada. Okay? Sombong dengan apa yang kita ada. Kita ada rumah besar, sombong. Kita ada kereta besar, sombong. Jangan buang. Okay? Tak perlu. Benda-benda macam tu tak perlu dalam kehidupan kita. Pastikan orang melihat kita bukan melihat kita pada segi apa yang kita ada, tetapi apa yang kita mampu berkongsi dengan mereka semua. Okey, yang keduanya adalah tidak berdisiplin. Okey, suka hati dia nak buat apa. Okey, dia rasa nak buat, dia buat. Dia rasa tak nak buat, dia tinggalkan. Dia tidak ada konsisten dekat situ. Okey, jangan haraplah, jangan mimpi untuk kita jadi orang yang berjaya kalau kita tidak ada disiplin. Okey, orang kaya macam mana pun, kalau dia tidak ada disiplin menguruskan kewangan, dia akan jatuh miskin. Percayalah. Okey, hidup ni kalau tak ada disiplin, habis. Macam mana daripada sudut tabungan, kewangan, berniaga, bisnes dan sebagainya, kena ada disiplin. Kalau tak ada, takkan lama lah. Orang kata takkan lama kerana dia tak ada panduan. Okay, dia tak ada panduan. Dia akan buat apa yang dia suka dan kalau dia rasa tak nak buat, dia akan tinggalkan. Jadi, tak konsisten. Dia tak sama macam Ronaldo tadi kan. Balik Ronaldo balik. Okay, dia tak sama macam Ronaldo. Dia konsisten. Sepanjang berapa puluh tahun dia bermain tu, dia konsisten dan dia kekal dengan disiplin yang dia amalkan. Okey, yang ketiga adalah tentang bermain-main. Okey, tak serius dengan apa yang diusahakan. Okey, dia tak serius. Dia tak pernah serius. Dia seronok tengok orang berniaga, dia pun nak berniaga. Dia tengok orang pakai kereta, dia pun rasa, aku berniaga ni boleh pakai kereta nanti kan. Tengok orang beli rumah, dia pun aku ni rasa, semua dia main dengan rasa. Okay? Sedangkan dia tidak ada satu tindakan yang boleh diatur, yang dia nak atur untuk pastikan matlamat dia tu berjaya. Sekadar bermain-main, suka-suka, berniaga suka-suka, dia akan dapat pendapatan yang suka-suka lah. Jadi elakkan bermain-main dalam apa jua situasi yang kita ceburi. Yang seterusnya tentang mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh ni dia mudah terjebak dengan sesuatu yang negatif. Okey, mudah terjebak dengan sesuatu yang negatif. Mungkin dia nampak sesuatu itu positif pada pandangan matanya, tapi sebenarnya benda itu bukanlah benda yang bagus untuk dia. Jadi dia terpengaruh. Okey, tengok orang nampak orang bergaya lebih sikit, kita akan rasa dia ni memang orang yang berjaya betul lah kan. Tapi kita tak tahu yang dia gayakan tu menutup apa yang tak sepatutnya, macam aib pada dia lah, dia akan tutup dengan pakaian dia dan sebagainya macam tu. Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan apa yang kita nampak lah. Kadang-kadang mata menipu. Okay? Kadang-kadang mata kita menipu.
lihatlah daripada sudut mata hati supaya kita nampak dengan lebih jelas dan lebih faham tentang sesuatu yang terjelma di depan mata. Okay. Alright. Okay, kita teruskan seterusnya. Kita perlu juga untuk ubah tanggapan. Okay, perlu ubah tanggapan. Okay, tanggapan negatif kita kepada orang lain, kepada diri sendiri. Tolong ubah. Okay. Tanggapan negatif ni ada banyak dan saya antara benda yang saya senaraikan dekat sini lah. Okay. Saya tak hebat. Okay. Orang selalu akan kata saya tak hebat. Tu kadang-kadang saya pun memikirkan juga kenapa lah kadang-kadang bila kita baca surat khabar, kita baca internet, kita Google dan sebagainya, isu-isu semasa yang timbul, kadang-kadang kita berfikir kenapalah manusia ni dia sampai ke tahap yang begitu sekali. Dia rasa dia tak hebat dan sebagainya. Tuan-tuan, perempuan sekalian, kita ni yang lahir dekat dunia ni bukan saja-saja dilahirkan tau. Kita bukan saja-saja dilahirkan. Kalau saya nak cerita sperm, perempuan semua dah dewasa kan. Sperm ataupun sperma tu yang untuk menjadikan kita dekat dunia ni ada 100 juta tau. Ada 100 juta sperm. Okey, ada 100 juta sperm untuk menjadikan kita, dan daripada 100 juta tu kita yang wujud dekat dunia ni. Okey. Kita yang wujud kat dunia ni. So, tidak ada istilah saya tak hebat tau. Kalau tak hebat, kenapa yang 99.99 juta itu, 99.999 juta tu tak dilahirkan? Kenapa perempuan semua dilahirkan? Kenapa saya dilahirkan? Kenapa perempuan dilahirkan? Kenapa bukan 99.99999 juta tu tak dilahirkan? Okey, kenapa kita? Sebab artinya kita ni adalah manusia yang hebat. Okey, tidak ada istilah ya aku tak hebat lah, aku tak boleh buat lah. Come on lah. Okey, kalau kita tak hebat, kita tak ada dalam dunia ni. Okey, sperma tu, sperm tu, bila dia nak bersenyawa dengan telur wanita, dia perlu tembus. Okey, perlu tembus telur wanita tu, perlu tembus. Dan yang menembusnya adalah perempuan sekalian. Saya, perempuan semua. Satu je. Daripada 100 juta tu satu saja. Artinya kita adalah manusia yang hebat. Okay. Dan yang berjaya tembus telur tu kita. Dan yang lain tu semua akan mati. Kerana kita hanya ada 5 minit je. Kita hanya ada 5 hari saja untuk hidup. Kita hanya ada 5 hari saja untuk hidup, untuk betul-betul membentuk orang kata apa zigot yang kemudian boleh dilahirkan. Okay. Kalau 5 minit tu kita tak hidup, kita juga akan mati bersama dengan 99.999 juta yang kawan-kawan kita, adik-adik kita tu, kita juga akan mati. Tetapi kita hidup dekat dunia ni. Artinya kita adalah manusia yang hebat. Kita adalah manusia yang hebat. Okay. Okay, kemudian yang seterusnya kita akan kata siapalah saya berbanding dengan anda. Okay. Siapalah saya berbanding dengan anda. Ini semua adalah alasan-alasan yang sering kita berikan. Okay, saya tak cantik. Okay, kita kadang-kadang kita kata saya ni tak cantik lah, hang lain lah cantik kan. Saya ni miskin, hang lain lah berada kan. Jadi apabila kita mempertikaikan tentang kecantikan dan sebagainya, setiap manusia itu macam saya dah kata tadi, daripada 100 juta yang bersaing tu, kita dilahirkan. Dan kita tak boleh nak tewas dengan benda-benda yang macam tu. Orang kata kita tak cantik dan sebagainya, kita tak boleh tewas macam tu. Okay. Kita sebenarnya cantik kerana yang menentukan cantik, elok, bulat, hidung terpacak dan sebagainya bukan kita. Okay. Tuhan yang mencipta. Kalau kita hanya kata okeylah aku tak cantik, kau cantik, kita macam seolah-olah Tuhan ni tak pandai nak buat aku dah bagi jadi cantik kan sebagainya. Tak boleh macam tu. Siapalah kita
Okay, siapalah kita untuk mempertikaikan kejadian Allah SWT. Jadi siapalah saya berbanding dengan anda tu tolong tolak. Sekarang habis saja sesi ini, perempuanlah akan menjadi orang yang paling cantik sekali. Okay. Perempuanlah akan menjadi orang yang paling cantik sekali di mata perempuan dan juga di mata adik-adik keluarga perempuan semua. Jadi ingat apa yang saya kata, 100 juta kita yang terpilih dan kitalah orang yang paling cantik sekali. Okay, yang ketiga. Yang ketiga adalah tentang saya tidak ada bakat. Okay, saya tidak ada bakat ni macam satu alasan juga. Sebenarnya tentang bakat ni kita boleh belajar. Sebab itu kita wujudkan macam sekolah memandu kan. Kita sebenarnya tak ada pun bakat nak memandu. Tapi boleh je mandu. Okay, kalau kita tengok kenderaan di atas jalan raya tu, berapa banyak kenderaan di atas jalan raya. Semua orang boleh pandu. Perempuan boleh pandu, lelaki boleh pandu, orang cacat pun boleh pandu. Okay? Bukan semua ada bakat, tapi yang membentuk dia menjadi orang yang boleh memandu adalah sekolah memandu, akademik latihan memandu dan sebagainya. Jadi istilah tidak ada bakat, kita boleh belajar. Okay, kita boleh belajar. Memang bakat itu ada anugerah, tapi tak semua orang bila kita tak ada anugerah tu kita tak boleh nak menceburi bidang itu. Okay? Kalau kita tidak ada bakat nyanyian, boleh je kita nak menyanyi, kita masuklah akademik. Macam mana nak latih vokal dan sebagainya kan. Jadi tidak ada istilah saya tiada bakat. Itu adalah alasan kerana banyak akademik, banyak pusat-pusat latihan, banyak program-program yang dianjurkan yang boleh kita ceburi. Okay? Yang seterusnya, saya tak tahu. Saya laju sangat ke cakap ni? Tengok lah. Ya. Laju tak? Boleh tahan laju dia. Laju kan? Okey, saya perlahankan sikit. Okay, tentang saya tak tahu. Kalau kita tak tahu, apa benda yang kita perlu buat adalah kita carilah cikgu. Okay, kita carilah cikgu. Dapatkan pengetahuan daripada orang-orang yang lebih tahu. Okay, dapatkan pengetahuan daripada orang-orang yang lebih tahu. Jangan bertangguh. Mungkin kita rasa tak apa, okay, aku tak tahu, tapi aku ingat aku nak tanya dia minggu depan dah. Okay, jangan macam tu. Nanti minggu depan dia punya feel nak tanya dia dah lain. Tolong tanya ketika mana anda nak tahu, terus tanya. Okay, mungkin dia ada sibuk sikit tapi dia akan maklumkan kepada perempuan lah kalau ada sibuk dan sebagainya. Tapi kalau boleh benda-benda yang kita tak tahu tu kita perlu segerakan untuk tahu. Okay, supaya bila kita bertangguh ni dia akan jadi macam satu benda yang bukan penting. Okay, satu benda yang bukan penting. Kita kata tak apalah, macam kita zaman kita belajar dulu lah kan. Kita tak apalah kerja rumah ni cikgu ni bagi sekejap lagi lah lepas tengok drama ni kita buat lah. Kan? Macam tu lah. Saya tak tahu. Atau bila tak tahu, tolong cari ilmu, tolong cari cikgu dan jangan bertangguh. Okey. Itu yang tanggapan, perubahan daripada sudut tanggapan yang perlu perempuan dan juga perempuan lakukanlah. Okay. Benedict Spinoza ni, dia berkata selagi seseorang mengimajinasikan bahawa dia tak boleh melakukannya, selagi dia menentukan tidak melakukannya, maka akibatnya mustahil baginya untuk melakukannya. Okay, selagi mana kita tak bergerak, selagi mana kita tak mula untuk menyusun tindakan, selagi itulah kita tak akan sama sekali untuk melakukan sesuatu. Okay, selagi mana kita tak pernah mengimajinasikan, okay, kita tak pernah pun berfikir, kita tak pernah pun plan, kita selagi itulah kita takkan sama sekali dapat melakukan sesuatu. Satu benda yang saya nak share juga dengan perempuan semua tentang imajinasi. Okay, setiap pemimpin dia ada imajinasi. Okay, kalau kita tengok Tun Mahathir pada zaman ketika kegemilangan dia lah kan, semua tu adalah imajinasi. Okay, semua benda yang dia nak buat tu imajinasi. Dia nak buat KLCC, imajinasi.
Dia nak buat Little Spunk, imajinasi. Dia nak buat apa lagi yang dia buat, dia nak buat ni, Jambatan Pulau Pinang, imajinasi. Maksudnya benda-benda macam tu dia dah ada dalam kepala dia. Dia dah ada dalam kepala dia, tak ada lagi plan pun tak ada lagi. Semua dah ada dalam kepala dia, dia imajinasi ke, oh aku nak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So itulah setiap pemimpin, termasuklah perempuan semua, pemimpin dalam rumah tangga dan sebagainya, kita kena ada imajinasi ke arah mana kita nak bawa hidup kita nak bawa keluarga kita nak bawa anak-anak kita. Jadi tolong jangan henti berimajinasi. Kalau dalam bahasa mudahnya adalah berangan. Okay? Mungkin banyak orang akan kata berangan ni satu benda yang negatif. Itu memanglah kan, itu dia berangan-angan kosong. Tak, kita sedang berimajinasi. Apa yang aku nak buat dalam 5 tahun lagi, apa aku nak buat. Kalau boleh aku nak begini. Dan sebab itulah kita pernah ajar untuk perempuan sekalian dahulu untuk buat vision board. Okay? Vision board yang boleh ditampal dan boleh nampak apa yang perempuan ingin capai pada suatu ketika nanti. Dan benda tu kita dah ajar. Dah kita tunjukkan macam mana. Dan ianya akan jadi satu keajaiban. Okay? Keajaiban bila kita dah capai. Okay? Memang betul, saya pun terkejut sebenarnya. Bila saya buat satu ketika dahulu, saya ingat 14 tahun yang dululah. Okay? 14 tahun yang dulu saya dah buat benda ni. Dan saya tak tahu macam mana ianya dicapai. Ianya dicapai dengan kadang-kadang berkali-kali. Kita rasa benda tu mustahil. Tapi bila kita buat, kita senaraikan, kita letakkan, ianya dicapai dengan keadaan yang kita tak jangka pun. Jadi itulah pentingnya kita mengimajinasikan. Alright? Okay, ini adalah saya nak suruh kawan perempuan menyanyi sebenarnya, tapi saya punya line tak mau okey. Tangkut tadi kan. Inilah kita orang ikut. Saya nyanyi Pak. Okay, boleh insyaAllah saya nyanyi. Okay, lagu ni kalau perempuan masih ingat cerita lama, cerita P.Ramlee satu ketika dahulu. Saya tak pasti ini cerita Sarjan Hassan ke cerita anakku Ustaz Ali. Saya tak perasan. Saya tak sempat nak buat research. Lagu tentang tanya sang pokok kan. Okay. Tadi saya duduk try play, anak saya duduk kacau kan. Kacau duduk menyanyi sama. Saya kata nak try play lah. Jauh nanti kita minta Kak Isa lah. Lead kita boleh tak? Sebab goyang nanti dawa pokok angin ang gontang tanya sama langit apa sebab hujan nanti dawa langit tanyalah awan nanti kata aku kandung air sampai tempat sejuk aku pun cair tengok dalam air nampak bayang-bayang campak satu batu bayang pun hilang tengok dalam air nampak bayang-bayang campak satu batu bayang pun hilang. Kita layan juga lagu ni. Sama hati akan merindu ingat masa lena
apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nan dikenang, bila dipahamkan, itulah sayang. Andainya jemu mengganti rindu, jambangan mesra tentulah layu. Hanya sama hati pernahkah merindu, ingat masa lena apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nan dikenang, bila dipahamkan, itulah sayang, itulah sayang. Okey, ada orang terkenang zaman bercinta takkan kita nyanyi lagu ni kot. Dahsyat betul ni. Okey, sebenarnya saya nak mengimbau kembali ketika nostalgia kan, zaman kecil-kecil kita nyanyi Tanya Sang Pokok tu kan. Tanya Sang Pokok apa sebab goyang kan. Nanti jawab pokok yang goncang. Tanya sama angin apa sebab hujan. Nanti jawab angin, tanyalah awan. Itu awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Lihat dalam air nampak bayang-bayang, campak satu batu, bayang pun hilang. Kemudian pak, batu tu dicampak kan. So bayang-bayang kita dalam air tu pun hilang. Jadi mari kita nyanyi sama-sama. Okey. Boleh tak? Boleh nyanyi sama-sama? Tak ada muzik lah. Kalau pasang muzik sekarang dia jadi sangkut. Okey, dia sangkut. Macam tadilah kita nak play dia bergaung dan sebagainya kan. Ini sama-sama. Buka lah kamera, saya nak tengok. Macam-macam hilang, Emma boleh hilang tu yang. Tadi tinggal dekat botol susu pisang lah. Okey, kita nyanyi sama Nervous. Nervous? Okey, nervous tak apa, kita nyanyi sama-sama. Tak perlu sedap pun nyanyi ni. Okey. 1, 2, 3. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang kencang. Tanya sama angin apa sebab hujan, nanti jawab angin. Tanyalah awan nanti kata Bukan ayah sampai sejuk aku percaya lihat bayang-bayang satu batu bayang hilang. Terbaik. Memang kaki kamu kiri Sekali lagi. Sekali lagi. Okay, right. Sekarang kita akan buat sedikit lirik tu. Kita akan dengan orang kata rentak yang sama kita nyanyi lagu ni, boleh Okay, saya mulakan nanti perempuan sambung Ditanya sama diri apa sebab gagal, nanti Jawab diri, tanyalah hati, tanya sama hati, apa sebab gagal, sama jawab hati, tanyalah gagal,
nanti jawab Nanti hati. kata aku main-main Sampai sampai ujung bulan aku pun pening. Lihat keputusan, nampak tanda gagal. Pandang masa depan, aku pun sedih. Nanti jawab jawab akan tanya pula boleh tak pergi mana? nanti jawab minda ada caranya. yakinkanlah diri, banyaklah berdoa. Nanti kejayaan pastinya ada. Indah mula rancang, atur strategi. Tetaplah Yakinkan diri, teruskan usaha, rajin dan berdoa. Pasti kejayaan milik semua. Wah, siapa tadi tu? Kak Ju ke? Kak Ju Kak Ju siap dia ada operator belakang lagi. Panjang je kan. Okay. Menarik, hebat. Ni kalau kita buat kelas berdepan ni memang best ni. Tapi tak apalah. Tak ada kan. Tak boleh nak buat kan. Online. So, dengan menggunakan lidah yang sama, kita hati. Okay. Tanya sama diri apa sebab gagal. Nanti jawab diri, tanyalah hati. Okay. Tanya sama hati apa sebab gagal. Nanti jawab hati, tanyalah akal. Akal nanti kata, aku main-main. aku main-main. Sampai hujung bulan, aku pun pening. Okay, lihat keputusan, nampak tanda gagal. Pandang masa depan, aku pun sedih. Nanti jawab akal, tanya pula minda. Nanti jawab minda, ada caranya. Yakinkanlah diri, banyakkan berdoa. Nanti kejayaan pastinya ada. Dah mula rancang, aturkan strategi. Tetapkan matlamat, yakinkan diri. Teruskan berusaha, rajin dan berdoa. Pasti kejayaan milik semua. Okay. Alright. Sekarang ni dia ada beberapa benda dekat sini. Okay. Dia ada hati, ada akal, ada minda. Okay. Ketiga-tiga benda ni, ketiga-tiga perkara ini adalah tentang diri kita sebenarnya. Okay. Hati. Hati. Ya, semua orang ada hati. Okay. Hati ini adalah tempat untuk kita menentukan sama ada kita bertindak ataupun tak. Sebab tu orang kata, hang ni ikut hati betul ya? Kan ikut hati. Orang tak kata hang ni ikut kepala otak hang jalan. Betul. Ada orang kata macam tu. Tapi jarang orang kata hang ni ikut hati Ikut hati betul ya buat tu. Artinya hati itu adalah panduan untuk bertindak. Okay. Hati, panduan untuk bertindak. Kemudian kita ada akal. Akal ni berfikir. Okay. Akal adalah slow tak dengar pula. Lepas karaoke jadi slow Okay. Akal adalah untuk panduan berfikir. Okay. Jarang orang kata hang ni apa hati pula. Apa hati hang fikir? Tak ada kan? Apa akal hang kata? Okay. Nanti tentang akal, ianya akan menyumbang kepada fikiran. Okay, kita tak tahu akal ni duduk kat mana. Orang kata akal duduk kat otak kan. Kita tak tahu akal ni duduk kat mana. Kan? Betul ke duduk kat otak? Sebenarnya tak tahu duduk kat mana akal. Jadi tadi hati. Hati bertindak. Akal berfikir. Dan ada satu lagi tentang minda. Minda ni apa pula? Minda adalah tentang akal fikiran, iaitu daya berfikir. Gabungan akal fikiran, daya berfikir yang disuburkan dengan ilmu pengetahuan yang banyak. Okey, akan menjadi alat yang tajam untuk mengatasi berbagai-bagai masalah
dan mengilhamkan pemikiran baru. Kita kurang menggunakan. Tafsiran minda ini saya ambil daripada Kamus Dewan tau. Kamus Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Kalau kita perhalusi dekat sini, akal, fikiran, daya berfikir yang disuburkan dengan ilmu pengetahuan yang banyak. Okey, kita dah ada akal, kita ada hati. Dan sekarang kita ada minda yang menggunakan fikiran dan juga hati kita untuk menjadikannya alat yang tajam bagi mengatasi berbagai masalah dan mengilhamkan pemikiran baru. Dan kita sering kurang menggunakan minda. Inilah minda. Minda di bawah sedar, minda separah sedar, macam-macam lagi orang cakap kan. Dan di antara ketiga-tiga ni, semuanya ada dalam diri kita sebenarnya. Akal pun kita ada, hati pun kita ada, and then minda pun kita ada. Cuma kita tak gunakan dengan sebaiknya. Okay? Itulah kita manusia. Okay? Kita semua ada, segala-galanya sama je. Setiap orang diberikan hati, semua orang ada hati. Ada akal, semua ada akal. Ada minda, semua orang ada minda. Okay, tentang akal, kadang-kadang bila kita hidup ni, kita dilahirkan dalam hidup, kita rasa keluh kesah bila kita dilahirkan, bila kita berhadapan dengan pelbagai-bagai situasi, khususnya bila kita dah dewasa. Ketika kita dilahirkan dulu, masa tadi kita dah bercakap panjang soal kita satu daripada 100 juta kan. Masa tu kita dilahirkan, ada kat dunia ni, tapi kita tak pernah kisah pun. Kita tak pernah kisah pun. Kita tak pernah rasa takut pun. Kita tak pernah sekali berasa gundah gulana. Sampailah kita berumur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sampailah sekolah menengah baru kita akan rasa sedikit perasaan gundah gulana, takut dan sebagainya. Kerana akal sudah masuk dan kita tak boleh menjadikan akal mengatasi segala-galanya kerana kita ada minda. Okay, kita ada minda untuk kontrol dan sebagainya. Okay, jangan biarkan diri kita dikontrol oleh hati, jangan biarkan diri kita dikontrol oleh akal. Okay, pastikan minda kontrol kita sepenuhnya. Okay. Ada lagi tak? Nak nyanyi lagi tak? Okay, ini adalah aku. Okay, ini adalah aku. Umpamlah. Okay, kenal kelemahan diri. Okay, kenal kelemahan yang ada pada diri kita. Kerana kalau kita tak kenal kelemahan, kita tak tahu apa yang perlu kita betulkan. Okay, kalau kita tak boleh nak kenal secara bayangan, kita tulis. Okay, kita tulis kelemahan yang ada pada diri kita. Kemudian kita boleh cari ruang untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Yang keduanya tentang kenal kekuatan. Apa pula kekuatan yang ada pada kita? Okay, kekuatan yang ada pada kita yang mungkin kita boleh gunakan untuk membantu orang lain. Dan juga mungkin akan menjadi satu benteng ataupun shield, perisai kepada kita apabila kita berhadapan dengan masalah. Yang seterusnya, kenal peluang. Okay, kenal peluang yang boleh kita terokai. Okay, kenal peluang yang boleh kita terokai. Apakah kaedah yang boleh kita buat lagi? Kita kena kenal pasti. Okay, selepas kita dah ada segala-galanya, minda dah kawal kita semua, dan kita pun dah tahu kita insan yang hebat. Satu daripada 100 juta kita dah lahirkan, kita adalah orang yang hebat. Okay, kenal pasti peluang yang ada untuk kita move ke depan dan bersedia hadapi sebarang halangan yang ada. So, saya rasa tak ada apa isu untuk perempuan semua melangkah jauh ke hadapan dalam apa saja bidang yang perempuan semua ceburi. Pastikan aku akan bertindak sekarang. Okay, aku akan bertindak sekarang kerana kita tak boleh tangguh-tangguh. Okay, kalau kita tangguh, esok mai pula kelas motivasi. Kita kena terus buat, kita kena terus bertindak kerana selagi mana
kita tak bertindak, kita takkan tahu, kita takkan kenal kelemahan kita tak kenal kekuatan kita tak kenal peluang dan kita takkan bersedia untuk hadapi halangan. Jadi kita kena bertindak sekarang. Tolong bertanya tak faham apa-apa, tolonglah tanya kepada mentor-mentor yang ada. Okay, pastikan hidup kita tak samalah. Jangan jadikan hidup kita sama, hari ini sama, esok pun sama. Kalau boleh kita tambahkan, okay, tokoh tambah dalam apa saja bidang, bisnes ke, apa saja hubungan dengan keluarga ke, apa saja kita tingkatkan, kita tambahkan supaya ianya tak menjadi orang kata hidup yang fleksibel, okay? Bukan hidup yang fleksibel, hidup yang sekata, apa orang kata, sama saja, okay? Apabila kita melakukan sesuatu yang baik pada hari ini, ianya akan mendatangkan faedah yang baik untuk hari esok. Okay? Dan esok kita akan melakukan yang terbaik untuk esok akan mendatangkan faedah untuk hari lusa kita. Itulah yang saya pernah terangkan, saya pernah berkongsikan kepada perempuan semua tentang kisah, ingat lagi tak kisah tukang rumah dahulu. Okay? Tukang rumah yang menghasilkan rumah. Tak apalah saya ulang sekali lagi. Ini kisah benar sebenarnya tapi saya cuma lupa dia punya nama orang yang pelaku dia tu lah. Orang yang terjadi peristiwa tu dekat dia tu, saya terlupa. Tukang rumah bersama dengan majikan yang sangat kaya. Dia bersama dengan majikan yang sangat kaya dan dia bekerja dengan majikan tersebut. Okay, bekerja sangat lama dengan majikan tersebut. Dan dia adalah tukang rumah yang sangat mahir. Tukang rumah yang sangat mahir dan disayangi oleh majikan tersebut. Okay, disebabkan oleh usianya yang dah agak lanjut, beliau satu hari bertemu dengan majikan tersebut. Okay, dia kata kepada majikan, tuan, saya dah penat bekerja, saya nak berhenti. Okay, nak berhenti. Jadi majikan tersebut dia kata, okey, kau nak berhenti boleh, tapi kau siapkan satu rumah permintaan pelanggan aku yang terakhir. Tolong siapkan. Jadi tukang rumah ni dia pun rasa berat hati lah kan sebab permintaan daripada majikan dia. Tetapi dia dah tak ada minat. Sebab minat dia sudah hilang. Dia sudah nak berhenti. Memang dia tak fikir lagi nak bekerja sebenarnya. Tapi dia ambil sebab suruhan oleh majikan dia. Dia pun buat rumah. Rumah tu dia buat bersama dengan pasukan dia buat. Tapi dalam keadaan yang dia tak minat, dia tak ada lagi kesungguhan nak hasilkan rumah, dia tak ada lagi orang kata passion untuk dia siapkan rumah tu dengan baik. Jadi dia makan masa yang panjang, 2 tahun. Okay? Dia nak siapkan rumah tu 2 tahun dia ambil masa. Cukup tempoh 2 tahun tu dia jumpa dengan majikan dia. Dia kata, tuan, saya dah siapkan rumah tersebut. Okay, saya dah siapkan rumah tersebut. Ini kunci dia. Majikan tu ambil kunci dan majikan tu senyum kepada dia. Majikan kata, encik, sebenarnya kunci ini adalah rumah encik. Ambil balik kunci ini, saya hadiahkan rumah ini kepada encik kerana encik dah menyumbang bakti kepada saya lama, panjang masa. Jadi ini adalah hadiah saya kepada encik sebagai tanda terima kasih saya kepada usaha yang encik berikan kepada saya dalam tempoh yang panjang. So dia rasa menyesal. Dia rasa menyesal sebab rumah yang dia buat tu tak cantik. Dia buat dalam keadaan tak minat. Dia buat dalam keadaan yang tidak ada kesungguhan. Ukiran dia dah tak cantik, tak kemas. Dan memang tak kemas dalam rumah tu. Dia dapat dalam dia buat dalam keadaan tak ada mood dan juga tak ada kesungguhan yang baik, keazaman yang tinggi. Bila dia rumah tu rumah free yang diberi oleh majikan dia terbaik ya. Alamak, kalau aku rumah ini akan diberikan kepada aku akan buat sehabis baik. Aku akan buat sehabis baik. Itu juga yang dalam hidup kita.
kita tahu esok tu begini bukan oleh kepada kita saat hari ini. Kerana benda yang dah lepas, benda yang dihadap kita, yang kita dah tinggalkan, walaupun sesaat kita nak ulang, memang tak akan boleh. Apa dia ada teknologi macam mana sekalipun, untuk dia ulang balik masa yang dah berlalu tak akan dapat walaupun sesaat. Jadi saat yang kita hidup sekarang ni adalah saat yang terbaik untuk kita lakukan apa sahaja yang kita nak lakukan, dan pastikan apa yang kita lakukan itu akan membawa makna yang besar kepada diri kita dan juga kepada semua orang yang kita sayang. Okey, pastikan. Jadi setiap hari tanamkan azam, aku hari ini nak buat yang terbaik dalam hidup aku. So kita akan mula bergerak. Okey. Seterusnya juara. Okay, selepas saya habis sesi ini, saya harap perempuan semua akan mula menjadi sang juara. Jika anda mahu dapat keputusan sebagaimana juara dapat, pertama sekali anda mesti berfikir seperti juara. Okay? Berfikir seperti juara. Barulah kita jadi juara. Okay, janganlah, tadi kita dah buang kan banyak benda yang patutnya kita ubah, change. Kita buang perkara-perkara macam tu dan mula berfikir sebagai seorang juara. Okay? Okay, mari kita belajar daripada Helang. Okay, kita belajar daripada Helang. Okay. Helang merupakan spesies burung yang mempunyai hayat nyawa yang paling panjang di dunia ini. Jangka hidupnya menjangkau 70 tahun. Okay. Sama usia kita, burung elang ni kan. Lebih kurang sama kita. Untuk hidup sepanjang 70 tahun, semasa umurnya 40 tahun, Helang terpaksa membuat satu keputusan yang sukar dan penting. Siapa yang kat sini yang umur sama dengan burung elang 40 tahun? Kak Ju sama dengan burung elang? Tak. Gurau je, gurau. Untuk hidup sepanjang 70 tahun, semasa umurnya 40 tahun, Helang terpaksa membuat sesuatu keputusan yang sukar dan penting. Alright. Apabila umur Helang menjangkau 40 tahun, tak nak mengaku. Okay. Apabila umur Helang menjangkau 40 tahun, cakarnya semakin tua dan tak dapat mencengkam buruannya dengan kuat. Okay. Paruhnya menjadi panjang dan lengkung sehingga menjejak dadanya. Sayapnya menjadi semakin berat, bulunya lebat dan susah untuk terbang. Helang mempunyai dua pilihan. Pertama, tunggu mati. Kedua, ialah mengharungi yang susah. Okay. Kita pergi dekat dia punya word ni. Cakarnya semakin tua. Maksudnya kuku dia tu. Kan dia bila dia menangkap mangsa, dia akan menggunakan kuku kan. Kadang-kadang dia daripada atas dia turun tu, dia mencari tikus ke apa, dia mencengkam kan. So, cakar semakin tua dan tak dapat mencengkam buruannya dengan kuat. Paruhnya menjadi panjang. Paruh ni apa dia? Paruh ni adalah dia punya apa? Dekat mulut tu kan. Kan yang melengkung. Itulah paruh dia. Burung kan ada benda tu kan. Bibir dia, bukan bibir lah. Paruh apa yang untuk haiwan kan. Paruhnya menjadi panjang dan lengkung sehingga menjejak dadanya. Kan kalau burung kan bila dia berdiri tu, dia duduk menegak tu kan, dia punya paruh tu akan sampai ke dada kan. Kalau yang jenis melengkung tu, cucuk dada kan. Sayapnya menjadi berat, bulunya lebat dan susah untuk terbang. Helang mempunyai dua pilihan. Pertama, tunggu mati ataupun mengharungi perubahan yang tak nampak, yang susah. Okey. Right. So dalam masa 150 hari, Helang terpaksa terbang ke atas gunung dan membuat sarang di atas curam. Ia hinggap di sana dan tidak terbang ke mana-mana lagi. Okay. Tadi dia ada pilihan sama ada dia nak mati ataupun dia nak teruskan hidup. So option dia ada dua. So dia ambil option ni. So dia terbang dalam 150 hari tu, dia terbang ke satu tempat yang tinggi, sama ada di gunung ke dan sebagainya.
dia akan buat sarang. Okay, perkara pertama yang dia buat adalah terlebih dahulu helang akan menghentak paruhnya dengan batu sehingga paruhnya tanggal. Muncung kat bibir tu, dia akan hentak kat batu sampai tertanggal. Kemudian menunggu pertumbuhan paruh yang baru. Okay. Helang menggunakan paruhnya yang baru untuk mencabut cakarnya. Setelah cakarnya yang baru tumbuh, ia mencabut bulunya satu demi satu. Jadi dalam tempoh 120 hari itu, dia tunggu paruh dia tu keluar, muncul balik, kemudian tu dia gunakan paruh dia tu untuk cabut bulu. Dan juga cakar yang baru tumbuh. Mencabut cakarnya. Kemudian setelah cakarnya yang baru tumbuh, ia mencabut bulunya satu demi satu. Okay. Right. Selepas 5 bulan, bulunya yang baru akan tumbuh. Helang mula terbang dan meneruskan hayatnya selama 30 tahun lagi. Okay, dia stop 40 tahun, dia naik atas gunung, dia buat apa yang patut untuk hidup dia, dan kemudian dia akan meneruskan kembali hidupnya untuk 30 tahun lagi dengan pengorbanan yang dia buat. Okay. So dalam kehidupan kita perlu bijak dalam keputusan ataupun pilihan untuk memulakan kehidupan yang bahagia. Okay, ada masanya kita perlu pengorbanan dan ada masanya kita perlu memilih option yang tak popular. Tetapi demi kelangsungan hidup kita perlu buat benda tu. Sama macam berulang ni. Okay, kita harus menghindari kebiasaan yang tidak baik agar dapat memulakan kehidupan yang baru. Sekiranya kita sudi untuk melepaskan bebanan yang lama, sudi mempelajari sesuatu yang baru, maka kita dapat mencungkil bakat kita dan membina masa depan yang cerah dan bahagia. Kita mampu mempunyai keberanian. Kita perlu mempunyai keberanian untuk mengubah diri sendiri dan kesedaran tentang kehidupan baru. Okay, belajar daripada PL burung helang. Dan masanya kita terpaksa korbankan keselesaan untuk kita mendapat kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Renungan. Ini nak landing kan? Ini nak landing kan? Oh, lebih. Okay, penawar paling mujarab untuk kejayaan adalah rajin, kata Imam Al-Ghazali. Okay, kejayaan tidak datang kepada orang yang leka. Charles Cheshire. Manusia yang tidak berharap untuk berjaya telah sedia gagal. Itu kata-kata hikmat. Jika tujuan anda jelas, anda boleh mencapainya dengan mudah. Okay. Jika tujuan anda jelas, anda boleh mencapainya dengan mudah. Manusia yang tidak berharap untuk berjaya telah sedia gagal. Kejayaan tidak datang kepada orang yang leka. Penawar paling mujarab untuk kejayaan adalah rajin. Okay, rajin, leka, berjaya adalah kata kunci yang hebat untuk puan sematkan dalam diri masing-masing. Sesal kemudian tidak berguna. Adakah anda telah dan akan mengalaminya? Saya rasa semua orang pernah mengalami dan kita harap kita tidak akan mengalami lagi kekesalan dalam hidup kita. Sebab hidup kita sudah plan, kita sudah rancang, kita sudah bersedia sepenuhnya mental, fizikal kita dengan sebaiknya sebab kita berkawan. Okay? Dalam ni pun ramai yang berkawan, mengenali satu sama lain, support satu sama lain. Jadi kita harap dengan bantuan rakan-rakan dan sebagainya, kita tidak akan mengalami sebarang kekesalan di kemudian harinya. Okay, ini sedikit daripada saya. Ketika berusia 1 tahun, ibu menyusukan kita dengan penuh kasih sayang. Cara kita ucapkan terima kasih kepadanya hanyalah dengan menangis sepanjang malam. Menjelang usia 3 tahun, ibu menyediakan makanan, menyuapkan makanan dan mendidik kita. Kita ucapkan terima kasih kepadanya dengan menumpahkan makanan.
ke lantai. Apabila berusia 7 tahun, ibu belikan sebiji bola. Cara mengucapkan terima kasih ialah kita pecahkan cermin tingkap jiran. Ketika berusia 9 tahun, ibu menghantar ke sekolah. Kita ucapkan terima kasih kepadanya dengan ponteng kelas. Ada kaki ponteng sini? Ada orang. Menjelang usia 10 tahun, ibu ingatkan kita tentang solat. Cara kita ucapkan terima kasih kepadanya dengan memberitahu bahawa orang lain pun tak solat juga. Menjelang usia 12 tahun, ibu menyuruh kita membuat kerja sekolah. Kita ucapkan terima kasih dengan menunggu ibu bapa untuk menonton televisyen bersama. Apabila berusia 30 tahun, ibu suruh pakai pakaian yang menutup aurat. Kita ucapkan terima kasih kepadanya dengan memberitahu bahawa pakaian itu tidak sesuai lagi. Menjelang usia remaja 18 tahun, ibu menangis gembira apabila mendapat tahu kita diterima masuk ke IPKA. Cara kita ucapkan terima kasih kepadanya dengan bersukaria bersama kawan-kawan. Ketika berusia 20 tahun, ibu bertanya sama ada kita sudah ada teman istimewa atau belum. Kita berkata, itu bukan urusanmu, ibu. Setelah berusia 21 tahun, ibu memberikan pandangan mengenai kerjaya. Kita kata, saya tak mahu jadi seperti ibu. Ketika berusia 25 tahun, ibu bersusah payah menanggung perbelanjaan majlis perkahwinan kita. Ibu menangis dan memberitahu betapa dia sangat sayangkan kita. Tapi, kita ucapkan terima kasih kepadanya dengan berpindah jauh. Tak boleh duduk sekali. Pada usia 30 tahun, ibu menelefon memberikan nasihat dan petua mengenai penjagaan bayi kepada kita. Dan kita berkata, itu dulu, cara dulu. Ketika berusia 40 tahun, ibu menelefon mengingatkan mengenai kenduri-kenduri di kampung. Kita berkata, kami sibuk, tak ada masa nak datang. Apabila berusia 50 tahun, ibu jatuh sakit dan meminta kita menjaganya. Kita bercerita mengenai kesibukan dan kisah-kisah ibu bapa yang menjadi beban kepada anak-anak. Dan satu hari kita mendapat berita ibu meninggal dunia. Kabar itu bagaikan petir. Dalam lelehan air mata, barulah segala perbuatan kita terhadap ibu menerpa satu persatu. Oleh itu, jadikanlah diri anda sebagai bunga dalam keluarga dan bukannya duri yang memudaratkan orang lain. Jangan sesekali lupa menumpahkan kasih sayang untuk semua kerana tanpa mereka, siapalah kita di dunia ini. Okey, sekian. Terima kasih kerana sudi pinjamkan telinga untuk saya dalam beberapa masa dekat belum 4.30 lagi. Itu saja daripada saya. Saya harap perkongsian saya kepada semua perempuan sekalian dapat memberikan manfaat kepada semua dan dapat ubah sedikit sebanyak persepsi dan juga cara kita nyusun hidup. Dan saya harap juga semua perempuan semua akan berjaya dalam apa dua bidang yang perempuan semua ceburi selepas ini. Ingat, jangan lupa kita adalah hamba. Banyakkan berdoa, banyakkan bersedekah. Jangan rasa kita tak banyak mana untuk kita, tapi jadikan sedekah itu adalah amalan untuk kita, untuk menjadikan kita lebih banyak. Kurang-kurangnya hidup kita ni kita dapat membahagiakan orang lain. Kita dapat membahagiakan orang lain selain diri kita, selain daripada keluarga kita yang terdekat, kita dapat membahagiakan orang-orang yang memerlukan. Okay, bantulah. Kerana yang ada dalam poket itu bukan hak kita. Okay? Yang kita dah bagi kat orang,
Itu adalah hak kita. Okay. Yang dalam poket tu, kalau dia duduk dalam poket, bukan hak kita. Kita dah bagi dekat orang dah dapat, orang suka, bagi coklat ke apa kat budak-budak suka dia orang. Itulah hak kita sebenarnya. Okay. Untuk itu, sekian saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa mendengar celoteh dan berbelan saya. Petang-petang ni mengantuk kan. Dia ajak menyanyi pula kan. Okay, tak apa. Nanti ada masa, ada kelapangan, kita boleh menyanyi lagi. Mana tadi yang suara sedap-sedap tu simpan. Okay, kita ada sesi nanti yang akan datang, kita nyanyi lagi Cuma hari ni tak boleh nak play dengan muzik sekali sebab dia sangkut tadi, dia bergema dan sebagainya kan. Jadi terima kasih juga kepada FFD Holding kerana sudi menjemput saya untuk ke beberapa kali hari ni kan, bersama dengan perempuan semua. Terima kasih banyak-banyak kerana tak jemu mendengar suara saya, tak jemu mendengar celoteh saya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga bisnes yang diusahakan akan terus diberkati dan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Bantulah sesama sendiri, bantulah wanita-wanita ini untuk menjadi orang-orang yang perkasa. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay, terima kasih Sedikri. Saya minta yang belum jawab lagi soalan apa yang link saya bagi tu kan, nanti tolong jawablah feedback dengan program ni. InsyaAllah nanti ada masa, ada kelapangan kita akan buat lagi untuk sesi akan datang. Terima kasih. Kita tutup kat sini lah. Okay, Assalamualaikum.